Kelazimannya macam tu lah. Sebab tu kita tengok dalam cerita-cerita TV tu mati mata tutup tu tak pernah sabar lah sangat lah. Biasanya orang ni dia akan meninggal dunia dengan mata dia terbuka. Sebab apa mata dia terbuka? Kerana kata Nabi SAW, apabila seorang daripada kamu meninggal dunia, rohnya itu dicabut dan matanya akan mengikutinya. Roh kita dicabut, mata kita akan ikut dicabutnya roh kita tu. Maka perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menutup mata orang yang meninggal dunia. Yang mana kita tengok hadis ni, minggu lepas ada juga kita sentuh sikit hadis ni, cuba diulang balik. Iaitu hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW masuk ke kamar ataupun Rasulullah SAW masuk ke bilik Abu Salamah radhiyallahu an. Abu Salamah suaminya, nama pun Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mereka berdua ni daripada golongan Muhajirin, dan Abu Salamah radhiyallahu anha meninggal dunia pada tahun 4 Hijrah setelah daripada perang Uhud. Setelah daripada perang Uhud. Saya ingat 2 minggu lepas dia sebut juga, tak apa kita sebut sekali lagi. Kenapa Abu Salamah radhiyallahu anha meninggal dunia? Setelah daripada perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijrah. Setelah terjadi daripada perang Uhud, antara nak kata kesinambungan negatif tu tak juga, tetapi kita kata ada perkara yang terjadi, ada hikmahnya, yang mana sebelum tu pada perang Badar, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Quraisy, bila tengok kemenangan Nabi SAW, termasuk juga dengan kabilah-kabilah yang belum masuk Islam di Madinah, bila mereka tengok pada perang Badar dengan tentera 300 orang, Nabi SAW dapat kalahkan 1,400 orang, mereka naik takut, mereka naik gerun. Itu lepas daripada perang Badar. Sekali bila terjadinya ialah perkara dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada perang Uhud orang Islam kalah. Pada perang Uhud tentera Islam kalah, maka di antara perkara yang terjadi kesinambungan daripada tu, Yahudi daripada Bani Nadir, begitu juga seterusnya kesinambungannya perang Khandaq, tapi itu cerita lain lah, daripada Bani Quraizah. Tapi Yahudi daripada Bani Nadir, dan begitu juga beberapa Bani-Bani ini, mula mereka nampak macam rasanya Nabi SAW ataupun mereka panggil Muhammad lah, mereka kata nampak gaya Muhammad ni sebenarnya bukan tak tertewas, boleh juga tewas punya. Sebab buktinya mereka tewas pada perang Uhud. Maka apa yang terjadi selepas daripada perang Uhud, ada beberapa kabilah yang mula menunjukkan penentangan pada Nabi SAW. Banyak perkara terjadilah, perkara Bi'rul Ma'unah pun terjadi juga pada tahun Hijrah. Tapi nak menceritakannya, kes Abu Salamah ni adalah kabilah pertama yang bangkit untuk menyusun tentera dengan niat nak memberontak pada kepimpinan Nabi SAW adalah kabilah Bani Asad. Okey, kabilah Bani Asad ni bila baginda SAW balik daripada Uhud, mereka nampak macam Nabi ni boleh kalah ni kata. Maka kita pun kumpul tentera kita. Lalu perkara ni diketahui oleh Nabi SAW, maka baginda melantik beberapa orang sahabat jadi tentera ketika tu dengan diketuai oleh Abu Salamah radhiyallahu an. Dan Abu Salamah ni baru balik daripada perang Uhud, sebenarnya luka dia pun tak sembuh habis lagi. Ini sahabat radhiyallahu an. Jadi bila Nabi SAW lantik dia mengetuai, mengepalai serangan ke atas Bani Asad, maka dia melakukannya. Peperangan tu tak lama lah, sehari menang kita kata, sebab Bani Asad ni tak ada lah kita kata bersedia sangat ketika tu. Namun walaupun berjaya menumpaskan Bani Asad, tetapi pulang ke Madinah, luka pada perang Uhud Abu Salamah ni jadi balik. Maka dia pun meninggal dunia, pulang ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan berapa orang anak? Sebahagian riwayat sebut 6 orang anak. Okey, jadi Ummu Salamah ni dia jadi, kita panggil balu lah kan. Dia jadi balu dengan 6 orang anak. Jadi kat sini Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW masuk menziarahi jenazahnya Abu Salamah. Ketika itu mata Abu Salamah terbuka. Maka Nabi SAW memejamkan mata Abu Salamah dan dia berkata, sesungguhnya innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh ini apabila ianya dicabut, maka dia akan diikuti oleh mata. Mata dia tengok ke atas itu. Sebab orang meninggal mata dia tengok ke atas macam tu. Maka Nabi SAW menutup matanya. Maka kemudian bergaduhlah keluarga Abu Salamah. Bukanlah bergaduh ni bahasa Indon. Maksudnya apa? Mula ada rasa macam ni, dia dah mati, dia mula ada sebut perkataan sedih dan sebagainya. Maka Nabi SAW bersabda, janganlah kalian
mendoakan diri kalian sendiri kecuali dengan kebaikan. Maknanya mungkin barangkali mereka sebut, habislah kita, pak dah mati dah, habislah kita, suami dah mati dah, habislah kita lepas ni hidup, tak ada dah, barangkali gitulah kot. Ustaz mengadu-ngadu macam tu. Lalu kata Nabi SAW, di antara adabnya adalah jangan kalian mendoakan diri kalian sendiri melainkan dengan kebaikan. Maknanya jangan sebut, lepas ni Abu Salamah dah mati, habislah kita. Jangan sebut macam tu. Doakan dengan kebaikan. InsyaAllah Allah akan bantu kita. InsyaAllah Allah akan berikan kita kesenangan, kerahmatan, pahala atas ni. Jangan doakan melainkan dengan kebaikan. Kerana kata Nabi SAW, para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan. Malaikat dengar, malaikat akan amin. Sebab tu saya tak setuju. 2-3 bulan lepas ada segolongan, dia kata mana ada orang kata setiap percakapan itu adalah doa. Sebab mereka kata doa ni kena tanda tangan. Dia tak semestinya macam tu. Bukan kebanyak hadis Nabi SAW di antara perkara ni. Nabi kata jangan mendoakan, jangan menyebut diri kalian kecuali dengan kebaikan. Mereka tak berdoa angkat tangan, ya Allah habislah kami. Dia tak buat macam tu. Mereka sebut benda-benda yang bukan kata kurang sopan, tapi tak elok lah dengan keadaan sedih dan sebagainya. Maka ditegur oleh Nabi SAW, kata jangan sebut melainkan kebaikan. Kerana apa yang kamu sebut itu malaikat akan mengaminkan apa yang kamu sebut. Kalau kamu sebut perkara tak baik, malaikat mengaminkan perkara yang tak baik. Ada dalilnya, bukan tak ada dalil. Kalau kamu sebut perkara yang baik, maka malaikat akan mengaminkan apa yang kamu sebut tu. Maka sebut perkara yang baik. Lalu kemudian Nabi SAW ajarkan pada sahabat radhiyallahu anhum. Ini saya bila baca hadis ni, ini kelebihan Nabi SAW. Baginda bukan hanya suruh, tetapi baginda menunjukkan jalan. Itu beza di antara bos dengan ketua. Nabi ni ketua, dia pemimpin, dia bukan bos. Dia bukan hang buat macam ni, hang buat macam tu. Dia sendiri tak buat apa. Dia bukan macam tu. Dia menunjukkan jalan. Ini cara dia, saya buat macam ni, ikut saya buat macam ni. Itu pemimpin. Maka bila Nabi SAW tegur perbuatan keluarga Abu Salamah, dia kata jangan sebut benda-benda melainkan kebaikan sebab malaikat mengaminkan. Kemudian Nabi sebut, maksudnya isyaratnya macam mana? Sebut macam ni. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, Allahumma ighfirli Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abi Salamah. Angkatlah darjatnya di kalangan orang yang mendapat petunjuk dan jadikanlah baginya pengganti untuk orang yang ditinggalkannya. Apa yang ditinggalkannya? Dia punya isteri dia punya apa? Dia punya keturunan dia. Jadikan pengganti lebih baik. Ampunilah kami dan dirinya, ya Rabbal Alamin. Lapangkanlah kuburnya dan berikanlah cahaya untuknya di sana. Maksudnya apa? Sebut perkara kebaikan. Ampunilah Abu Salamah, beri kenikmatan pada dia. Keluarga yang ditinggal ni, gantikanlah orang yang dengan lebih baik lagi. Okey? Itu sebut-sebut benda macam tu. Sebab malaikat mengaminkan apa yang kita sebut. Satu, memang orang tua kata jangan cakap benda tak elok, cakap ni doa. Betul, saya setuju. Bukan maksud mereka doa tu lepas habis solat, ya Allah, tak, bukan macam tu. Tetapi perkataan kita diaminkan oleh para malaikat. Okey, kata Syekh Utsaimin, hadis ini merupakan dalil bahawa setiap manusia ketika ditimpa musibah hendaklah mendoakan kebaikan untuk dirinya. Masya-Allah. Ini salah satu. Bila ditimpa musibah, manusia ni biasalah bila timpa musibah, habis dah kita, mampu dah kita. Selalu macam tu kan. Itu bukan adabnya. Okey, kata Syekh Utsaimin, daripada hadis ni dalilnya adalah ketika ditimpa musibah doakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Bukan saja bila kita dengar orang lain ditimpa musibah kita doakan dia, bukan saja tu. Tetapi kita pun ditimpa musibah, kita hidup ni mana nak lari daripada musibah, tuan-tuan? Tak boleh lari. Malahan sebahagian daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat hamba-Nya adalah melalui musibah. Dalam perang Khaybar, kalau kita tengok betapa susahnya berlaku perang Khaybar pada Nabi SAW. Mengalahkan benteng Yahudi pertama, benteng kedua, benteng ketiga dan sebagainya. Keadaan terlalu susah sehingga mereka terpaksa makan bawang, kunyah bawang putih, terpaksa makan keldai kan, kemudiannya diharamkan. Kita kata disebut dalam Sahih Bukhari sedemikian. Di situ di antara pengajarannya apa? Seseorang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala memang dia tak terlepas daripada ujian yang susah. Tak terlepas. Hatta Nabi SAW, bukannya kita kata bila baginda tu seorang rasul pergi ke Khaybar, ketuk pintu Khaybar tu, tiga-tiga tembok Khaybar terbuka, Nabi serang seorang. Dia bukan macam tu. Okey, ada sahabat yang mati, ada sahabat terkorban, ada sahabat gugur syahid, ada sahabat yang luka, ada sahabat berjaya, ada sahabat yang tidak dan sebagainya. Itu semua sebahagian daripada hidup orang beriman. Memang tak boleh lari. Musibah mesti ada punya. Bukan maksudnya bila seorang tu Islam, maknanya hidup dia senang, tak ada musibah. Yang tu mustahil. Jangan berangailah macam tu. Cuma saja adab
yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ditimpa musibah, doakan kebaikan untuk diri sendiri, Masya Allah. Kita selalu kalau orang timpa musibah, kita doakan dia. Yang ni disebut doakan diri sendiri, sebut kebaikan untuk diri sendiri. Adapun bagi orang yang hadir di sisi orang yang meninggal dunia, maka perkara yang perlu dilakukan adalah menutup matanya ketika jenazah masih lagi panas. Okey, sebab apa, antara fadilat kita mengerjakan jenazah ni cepat, dia punya apa? Dia punya badan dia lembut lagi. Saya dia kalau lambat ni dah sampai keras, kadang-kadang kita nak kepok tak boleh dan sebagainya. Maka ketika hangat tu kita tutup kan. Sebab apa? Takut kan nanti mati terbeliak pula kan, dah orang buat cerita tanah kubur pula kata kan. Payah. Dia jadi fitnah. Dan sebab tu apa-apa pun tutup mata dia. Saya ingat adat masyarakat kita, mereka akan ambil kain, ikat kan. Daripada bawah ni ikat ke atas. Apa tujuan ikat tu? Tak bagi mulut terbuka, supaya mulut dia tertutup elok. Nanti kita mandi jenazah apa semua pun bagi elok macam tu mulut dia. Okey, samalah juga dengan yang mata tu. Baik, kerana kata Syekh, apabila jenazahnya telah pun dingin, sejuk dan matanya masih terbuka, maka matanya akan tetap terbuka. Dan juga bagi orang yang hadir di sisi orang yang meninggal dan telah menutupkan mata, agar mendoakannya sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW, kerana para malaikat akan mendoakan, akan mengaminkan doa pada saat tersebut. Okey, doakan dia, Allahumma firlahu warhamhu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Macam-macam lah doa-doa yang maksur, ataupun kalau tak hafal pun doa sendiri pun tak ada masalah, boleh saja. Baik, kemudian bab seterusnya, bab tu 107 hadis. Bab ucapan yang diucapkan di sisi orang yang meninggal dunia dan ucapan yang diucapkan oleh keluarga orang yang ditinggal mati. Ini sama juga dengan hadis tadi. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian menziarahi orang yang sakit atau meninggal, maka katakanlah yang baik-baik, kerana para malaikat akan mengaminkan apa yang kalian sebut. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, aku mendatangi Nabi SAW. Lalu aku sebutkan, ya Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal. Rasulullah SAW berkata, Qul ya Allah, katakanlah wahai Allah, ampunilah aku dan dirinya, dan gantikanlah untukku selepas ketiadaannya dengan gantian yang baik. Lalu kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ni masyhur hadis ni, dia kata dia amalkan doa tu, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Selama ni ada riwayat lain dia kata, aku ingat tak ada dah suami lebih baik daripada Abu Salamah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah merupakan ummahatul mukminin, salah seorang daripada ummul mukminin, diberkahwi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian saat Nabi SAW wafat, kita ni bila kita dengar Ummu Salamah ni meninggal, Abu Salamah meninggalkan 6 orang anak. Bila kita dengar macam tu, kita terbayang umur mesti berapa? Mesti kita terbayang barangkali 40 lebih ke 50 lebih macam tu kan. Orang dulu dia punya umur kahwin dia tak macam kita. Dia kahwin apa? 9-10 tahun dah apa? Dah kahwin dah. Maka ketika Nabi SAW wafat, umur Ummu Salamah lebih kurang 34 ke 35 macam tu ya. Muda lagi. Sebab tu dia masih boleh menyusukan Hasan al-Basri. Kadang-kadang kita terbayang macam, oh Ummu Salamah ni tua dah kot, ada 6 orang anak. Tak, waktu Nabi wafat umur dia baru 34, baru 35 macam tu. Dan dia merupakan ibu susuan kepada Hasan al-Basri, yang mana Hasan al-Basri ni lahir setelah kewafatan Nabi, sebab dia tabi'in. Dia bukan daripada golongan sahabat radhiyallahu anhum. Okey, jadi itu yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an. Baik, begitu juga saya ingat hadis yang kedua ni saya tak baca, sama saja. Okey, Abu Musa radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni dimasukkan dalam Riyadhus Shalihin ni ada. Begitu juga dimasukkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku dia Al-Kabair, berkenaan dengan antara dosa besar ni adalah kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di antara perkaranya berputus asa tu apa dia? Dia kata bila seseorang itu kematian anaknya, kematian anak ni perkara yang perkara yang tak boleh bayang lah. Ujian yang hebat ni Allah Subhanahu Wa Taala beri dekat orang hebat saja. Yang macam kes adik Allahyarham Nur Suraya baru ni kan, meninggal dunia dengan keadaan kejam, dibunuh oleh kawan, suspek dia kawan dia sendiri ya. Dibunuh dekat dalam rumah dia dengan tetok tangan dan sebagainya, dan dibunuh di hadapan mak ni yang tengah kanser tahap 3 otak.
Allahu Akbar. Orang-orang kata memang dahsyat sungguh zalim. Ini memang saya ingat tahun 2020 ni kes yang paling gempar kot selain daripada COVID-19. Kes yang gempar 2020. Inilah dia kita kata kan. Keadaan macam tu. Anak ni, kita ni sebagai ayah, sebagai mak, terus terang kita nak anak kita yang ke bumi kita. Kan? Selalu saya dengar orang kata, kadang-kadang kalau tak ada anak lelaki lagi, sebut ustaz tolong doakan kami nak anak lelaki. Kenapa? Sebab nanti meninggal dunia saya nak anak saya yang mandikan saya, anak saya yang solatkan saya, anak saya yang kebumikan saya. Itu impian setiap ayah lah, anak sendiri. Sebab anak ni harta kita dunia akhirat kan. Kita nak dia punya amalan dia tu lebih afdal sebab kita yang membesarkan dia. Okey, jadi kita nak anak kita yang ke bumi kita. Macam mana dengan orang yang anak dia yang mengebumikan, dia mengebumikan anak dia. Masya-Allah. Jadi sebab tu berkenaan dengan kematian seorang yang kematian anak ni, pahalanya memang besar. Okey, kita tak minta, na'udzubillah, kita tak minta benda macam ni, tetapi kalau terjadi pada orang, kita dapat tahu, sampaikan nasihat ni pada dia. Okey, iaitu kata Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak seorang hamba Allah meninggal dunia, Allah berfirman kepada para malaikat, apakah kalian telah mencabut roh anak hamba-Ku? Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Mereka menjawab, hadis ni riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Abi Hatim pun ada riwayat, sanad dia banyak, hasan insya-Allah. Mereka menjawab, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Okey, thamarata fuadih, buah hati. Jadi istilah buah hati ni bukan kita orang Melayu je. Rupanya di kalangan sebutan Allah Subhanahu Wa Taala pun ada juga sebut buah hati. Apakah kamu telah mencabut buah hatinya, iaitu anaknya? Lalu malaikat menjawab, kata ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka apakah yang disebutkan oleh hamba-Ku? Sebab tu ketika jadi macam tu, na'udzubillah, saya kata bukan kita minta, tapi jadi ujian, baik-baik sebutan tu. Jangan sebut benda-benda tak elok. Sebab tu meratap dalam Islam tak boleh. Sebab apa? Dalam meratap tu dia sebut benda-benda yang tak patut. Dia buat benda yang tak patut. Kata habislah, matilah kita, kiamatlah dunia aku, lepas ni aku. Tak boleh macam tu. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala, bila seseorang itu kematian anaknya, Allah tanya pada malaikat, minta laporan daripada malaikat. Apa yang disebut bila anak dia meninggal dunia? Lalu malaikat berkata, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia memuji alhamdulillah, subhanallah, ni kehendak Allah. Allah lebih, perkataan kita, orang kita apa? Allah lebih sayang pada dia. Kita sayang kat dia tapi Allah lebih sayang. Wallahi itu perkataan yang bagus. Cantik perkataan tu. Kita sayang kat dia tapi Allah lebih sayang kat dia. Allah bawa ke sisi dia. Kata alhamdulillah, semua ni ada hikmahnya, pahala dekat akhirat nanti. Sebut benda yang elok. Okey, lalu kata malaikat sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, bangunkanlah untuk hamba-Ku sebuah rumah di syurga dan berikan rumah tersebut dengan nama Baitul Hamdi, rumah orang yang banyak memuji, rumah pujian. Sebab sebab dalam keadaan yang berat macam tu pun dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga salah satu sebab. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, kenapa baginda Nabi SAW digelar sebagai Rasul Ulul Azmi? Ialah selalu orang kata ujian dia berat. Tu kita tahulah secara umum tu. Beberapa ujian yang dialami oleh Nabi SAW. Yang dekat sini Allah sebut kalau seorang anak meninggal dunia. Okey, kalau seorang anak meninggal dunia sebelum daripada dia. Baginda Nabi SAW, anak dia semua meninggal dunia sebelum dia, melainkan seorang saja. Kita tahu tak perkara ni? Nabi SAW, anak dia semua meninggal dunia sebelum dia, melainkan seorang, iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Yang lain semua meninggal dunia sebelum dia. Kalau kita tengok sebelumnya Zainab radhiyallahu an. Kita tengok sebelumnya juga Ruqayyah radhiyallahu an. Kita tengok Ummu Kalsum radhiyallahu an. Kita tengok isterinya pun Khadijah radhiyallahu anha. Kita tengok anaknya Abdullah, kita tengok Al-Qasim, dan begitu juga anak dia, kira rasa setakat yang kita tahu last sekali lah, iaitu siapa dia? Ibrahim radhiyallahu an. Kesemua mereka meninggal dunia sebelum Nabi SAW. Berapa banyak anak Nabi yang Nabi tanam dengan tangannya sendiri. Masya Allah. Kita ni kalau seorang, macam kes tadi seorang tu pun, kita rasa berat habis dah. Nabi SAW, kenapa digelar Ulul Azmi? Kebanyakan, kesemua anaknya, baginda yang menanam anaknya, baginda yang mengumumkan anak dia, melainkan Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun Fatimah tak hidup lama, 6 bulan lepas kewafatan baginda Nabi SAW. Yang sebab tu hadis, seorang wanita menangisi kematian anak dia, menangis tepi kubur. Nabi kata, ittaqillah wasbir. Nabi kata, bertakwalah kamu pada Allah dan sabarlah. Dia tak tahu tu Nabi SAW.
Lalu dia kata apa? Diamlah kamu, kamu tak tahu apa yang aku lalu. Lalu sahabat kata, kamu tahu tak tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu dia minta maaf, berjumpa balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi boleh tak tahu apa dia lalu sedangkan Nabi dah lalu berkali-kali sebelum tu? Okey, jadi tu salah satu sebab. Kalau orang tanya, ustaz, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul ulul azmi, antaranya ni fadilat kematian anak. Nabi berapa banyak anak dia dah ke bumi kan? Okey, masya-Allah. Baik, kemudian hadis seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sama juga hadis tadi, cuma ringkasan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, balasan di sisiku bagi hamba-Ku ketika aku mencabut roh kekasihnya dari penghuni dunia, kemudian dia mengharapkan pahala, adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang ulama salaf sebut pada anak dia, dia kata, sungguhnya ayah tahu apa nilai ayah pada kamu. Apa nilai kamu pada ayah, maaf. Ada, saya lupa nama dia. Az-Zahabi ada ambil perkataan ni. Dia kata kat anak dia, ayah tahu apa nilai kamu pada ayah. Anak dia tanya apa? Dia sebut, kalau apa-apa jadi pada kamu, maka ayah berhak masuk syurga. Masya Allah. Dia faham. Kalau apa-apa jadi pada kamu, ayah berhak masuk syurga. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala. Balasan di sisiku bagi hamba-Ku ketika aku mencabut roh kekasihnya, orang yang dia sayang, anak dia, daripada penghuni dunia, dia mengharapkan pahala dan balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi itu satu perkara yang sangat sangat besarlah, ujiannya besar tapi fadilat dia pun besar. Baik. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, salah seorang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seseorang kepada beliau untuk memanggil dan memberitahukan kepadanya bahawasanya bayinya telah meninggal. Maka beliau berkata kepada utusan tersebut, kembalilah kepadanya, lalu khabarkan bahawa hanya milik Allah apa yang dia ambil dan miliknya apa yang dia berikan, dan segala sesuatu sudah ditetapkan ajal di sisinya. Maka katakan kepadanya hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahala. Masya Allah. Yang ni siapa? Ketika Ibrahim radhiyallahu anhu meninggal. Ibrahim ni anak dia lah di hujung, tak silap saya 8 ke 9 hijrah rasanya. Ibrahim ni daripada isterinya dari kalangan hamba, iaitu Maryah Al-Qibtiyah. Qibtiyah ni, Qibti ni dia bangsa dekat Mesir. Kalau kita tengok dalam teks sekarang, dia panggil Koptik, dia panggil. Koptik ni macam Melayu lah. Melayu selalu bila kita sebut Melayu, dia kena Islam. Betul tak? Syarat Melayu kena Islam. Dalam perlembagaan kita sebut Melayu kena Islam. Kalau seseorang tu keluar daripada, na'udzubillah, keluar daripada agama Islam, maka dia bukan bangsa Melayu lagi dah, dia bangsa lain. Itu yang tuan-tuan ingat kes Lina Joy dulu kan? Lina Joy dia orang Melayu Islam, kemudian dia mohon kat mahkamah nak menukar agama. Nak menukar dekat IC tu, nak tukar agama. Akhirnya senyap macam tu kes tu. Kenapa senyap? Sebab hakim ke lawyer cerdik masa tu, dia kata, kalau kamu nak keluar Islam, okey, boleh tukar agama Islam, tapi bila kamu keluar Islam, hak Melayu, hak bumi putera kamu secara automatik akan tercabut. Kata sebab apa? Sebab dalam perlembagaan Melayu mesti Islam. Jadi kalau kamu keluar daripada agama Islam, kamu keluar terus daripada Melayu, kena cari bangsa lain pula. Hak bumi putera kamu tak dapat. Manusia ni tuan-tuan, saya heran dengan orang macam ni. Bila sebut berkenaan agama, megak-megak dia tak mahu Islam. Tapi bila sebutkan hak bumi putera dia hilang, dan senyap ke. Gila sungguh, betul ya Ustaz? Dahsyat sungguh kata. Maknanya bab agama tu dia boleh murtad, dia boleh lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila hakim kata hak bumi putera kamu akan hilang, beli rumah mahal ke apa, hak tu dia senyap. Gila sungguh. Ini memang nak cakap mata duitan sungguh lah kita kata dia. Agama dia tak takut, bab duit dia takut. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi Maryah Qibtiyah ni balik pada tadi, dia macam Melayu lah. Melayu mesti Islam. Selalunya bangsa Qibti ni, mereka adalah bangsa Arab Mesir yang beragama Kristian. Okey, bangsa Arab Mesir yang beragama Kristian. Dia diberikan hadiah oleh pemerintah Mesir ketika tu. Bukan Bukhtansar, siapa nama dia? Saya tak apa ingat nama dia. Qaykis nama dia. Qaykis nama dia. Dia diberikan hadiah kepada Nabi SAW. Dia masuk Islam. Kemudian dia merupakan isteri daripada kalangan hamba. Dapat Ibrahim, umur Ibrahim ni sempat sehingga 2 tahun saja. Dia kena demam panas dan sebagainya. Kemudian dia pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu anak Nabi yang terakhir lah. Baik, bab yang ke-153, bab bolehnya menangisi orang yang meninggal dunia. Menangis boleh tak? Menangis boleh. Tanpa meratapinya. Bi ghairi nadbin, tanpa meratapinya dengan menyebut kebaikannya dan tanpa menangisi dengan suara keras. Menjerit-jerit, wah, jangan.
menangis, mengalir air mata, yang tu fitrah. Jangan menjerit-jerit dan sebagainya. Itu dah masuk meratapi. Menangisi orang yang meninggal dengan suara yang keras ataupun berteriak, hukumnya haram. Meratapi. InsyaAllah dalam bab tersendiri, dalam hal tersebut akan ada dalam kitab larangan daripada Riyadhus Salihin. Sedangkan menangis dalam keadaan biasa, terdapat banyak hadis yang melarangnya, bahawa orang yang meninggal akan diseksa disebabkan tangisan keluarganya. Maka semua hadis tersebut ditakwil dan diartikan jikalau tangisan tersebut diwasiatkan sebelumnya oleh orang yang akan meninggal. Ada hadis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya jenazah itu akan diseksa dengan tangisan ahli keluarganya. Ada hadis. Kena kalau orang malas ngaji hadis, dia kata apa? Menangis haram tu. Hak tu yang bukan menangis haram. Yang tu kalau dalam dia yang qarinah daripada situ, dia yang pesan kat keluarga dia. Nanti ayah mati nanti jangan tak ada orang menangis, terus menangis. Tunjuk sedih. Tak, masyarakat Arab. Jangankan masyarakat Arab, masyarakat dunia sekarang pun ada lah. Kalau kita tengok orang bukan Islam meninggal dunia. Kalau kita tengok orang, benda ni sampai jadi bisnes dekat Korea, tuan-tuan. Kat Korea, kat China, China sana, China sini, bukan China Islam lah. Dia jadi satu bisnes. Ada syarikat yang menguruskan soal pengubumian, kan? Dan dalam pakej pengubumian tu, dia ada pakej upah menangis, ada sekali. Sungguh. Dekat Korea, kat Korea biasa, saya dengar orang kata, bila ada seorang tu mati, dia punya ada 2 barisan perempuan, 20 orang. 10 satu barisan, 10 satu barisan. Jalan kat depan van tu, bawa van slow, dia menangis, kata kan. Dia kata ada orang pergi, tanya kata, siapa hak mati tu? Dia kata apa? Saya tak kenal. Dia kata, dia wah menangis, siapa hak mati belakang, saya tak kenal. Habis tu kenapa menangis? Pak saudara, pak menakan ke, mak menakan ke, tok ke, ayah ke, suami ke, abang ke. Tak, bukan, kata saya tak kenal, tak pernah jumpa tu. Habis tu nangis kenapa? Saya ambil upah menangis. Sungguh. Jadi yang Aisyah radhiyallahu anha sebut tu, yang tu ahli keluarga diwasiatkan. Maknanya dia kata nanti pak mati nanti janganlah senyap terus, bagilah ada orang menangis dan sebagainya. Hak tu wasiat. Hak ni lagi teruk, bayar upah terus. bayar upah menangis. Ada macam tu. Okey. Jadi hadis-hadis yang kata jenazah itu diseksa dengan tangisan ahli keluarganya, maksudnya apa? Maksudnya diwasiatkan. Okey, dibuat-buat, tangisan yang dibuat-buat. Okey. Dan larangan yang dimaksudkan adalah pada tangisan yang di dalamnya terdapat ratapan dan menyebut kebaikan orang yang meninggal atau juga menangisi dengan suara yang keras ataupun menjerit. Kalau menangis biasa tak apa. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan bolehnya menangisi orang yang meninggal dunia tanpa disertai ratapan dengan menyebutkan kebaikan orang yang meninggal dan tidak disertai suara keras dan juga menjerit. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Siapa Sa'ad bin Ubadah ni radhiyallahu anhu? Semalam di masjid seberang ramai kami bincang bab ni. Sa'ad bin Ubadah ketua kaum Aus. Okey, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ketua kaum Aus dan beliau ni meninggal dunia pada perang Khaybar. Pada perang Khandaq, pada perang Ahzab, ataupun bahasa lainnya saya ingat orang lain kenal perang apa? Perang Parit. Perang Parit tu. Perang Khandaq ni menarik isu berkenaan perang Khandaq. Perang Khandaq dia lebih kepada peperangan kita panggil apa? Peperangan saraf. Dia lebih kepada peperangan saraf berbanding peperangan fizikal. Sebab bila Nabi SAW dan juga sahabat berjaya bina Khandaq, berjaya bina parit di pintu masuk Madinah tu, tentera musyrikin ketika tu ada 3 tentera. Ya, ada 3 pembahagian. 2 lah yang besarnya kita kira 2 lah, iaitu tentera Quraisy dengan kekuatan 4,000 orang, kemudian tentera daripada Najdi dan juga daripada Bani Ghatafan bergabung ada 6,000 orang. Maka gabung ni berapa ribu orang? Lebih kurang 10,000 orang. Tak campur lagi dengan Bani Quraizah. Bani Quraizah ada lebih kurang 3,000 orang. Maka total semua yang serang Madinah ketika tu, ialah serang campur tu, itu panjang cerita, nanti ada hari lain kita sembang bab tu. Kalau kita kira campur semua sekaligus ada lebih kurang 13,000 orang. Okey. Tapi disebabkan Nabi bina parit tu, maka tentera musyrikin, Bani Ghatafan dan juga penduduk Najdi tak boleh nak seberang parit tu. Jadi mereka nak seberang, mereka duk main perang panah je lah. Ada sekali ada beberapa musyrikin terlepas pun, itu pun berjaya diatasi, lepas tu mereka patah balik, keluar balik. Termasuk Ikrimah, masa tu dia belum masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, tapi lepas tu dia masuk Islam radhiyallahu anhu.
Okey, tapi nak ceritanya, walaupun korban sangat-sangat sikit, masa perang Khandaq sangat sikit, iaitu daripada kalangan orang Islam 6 orang saja terkorban. 6 orang ni pun terkorban sebab apa? Sebab kena panah. Sebab bila ada parit tu, mereka duk main panah daripada jauh. Orang ni panah orang ni panah orang ni. Adalah dalam lama kepungan tu berlaku, ada orang Islam dipanah. Di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah. Dia ni orang penting. Ketua Aus, orang penting, sangat disayangi oleh Nabi SAW. Ketika perang Khandaq, ada satu anak panah kena pada tangan dia. Okey, dia biasa kita kalau kena pada tangan ni, selalunya orang kata taklah teruk kan. Tetapi kena kat tangan dia tu, sahabat kata terputus orat tangan dia. Maksudnya, itu semalam saya sebut, kita ni dalam badan kita ada 4 ke 3 orat yang kalau terputus orat tu memang susah nak selamat, sebab darah keluar cepat sangat. Tapi saya bukan doktor, saya tak tahu, kalau tanya doktor tahulah benda ni. Barangkali Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, barangkali dia terkena situ lah. Maka bila terkena dekat tangan dia tu, dia dah luka parah dah waktu perang Khandaq, sehinggalah perang Khandaq alhamdulillah mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dapat pertolongan daripada Bani Ghatafan yang masuk Islam. Ada seorang masuk Islam, dia buat kacau bilau tentera musyrikin. Kemudian Allah tiupkan angin pada mereka sehingga terbang kemah mereka pun sejuk menggigit. Mereka kata kita tak boleh tunggu lama balik Mekah, kata. Lalu setelah daripada perang Khandaq, Sa'ad bin Ubadah dengan tengah luka tu, Nabi sambung dengan perang Bani Quraizah. Okey, Nabi pergi ke perkampungan Bani Quraizah, panjanglah cerita dia. Bani Quraizah ni dah berlaku khianat sebab ketika Madinah ditinggalkan dengan tidak berjaga, tidak ada tentera, Bani Quraizah cuba serang Madinah. Masa tu Madinah ada orang tua, kanak-kanak dengan orang perempuan saja. Mereka dah pakai pedang, mereka dah masuk dalam bandar Madinah. Ketika tu kakak Hamzah, Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha, dia nampak orang Yahudi masuk Madinah, dia keluar ditikam dengan kayu. Mati kawan tu. Bila kawan dia semua nampak macam mati, kata, "Oi, ada kot sahabat dalam ni." Maka mereka balik ke pengkalan mereka balik. Lalu bila Nabi SAW tahu perkara ni, habis perang Khandaq, Nabi kata kita tak balik lagi, kita tuju ke perkampungan Bani Quraizah. Kata Nabi SAW. Maka bila sampai dekat Bani Quraizah, Nabi tanya pada mereka, macam mana kamu nak buat aku nak buat kamu macam mana? Kamu nak buat macam mana ni? Baiklah Nabi SAW. Kalau dia sebagai pemimpin, ketua peperangan, dia kata bagi settle semua, habis cerita. Tapi dia tanya Bani Quraizah. Dia kata sekarang ni kamu nak aku buat macam mana dia? Kamu khianat. Kamu berpakat dengan musyrik untuk serang Madinah. Pengkhianatlah. Kamu buat macam nak aku buat macam mana ni? Lalu kata Bani Quraizah, sebab Bani Quraizah baik dengan Aus, dan ketua Aus adalah Sa'ad bin Ubadah. Okey. Lalu mereka kata, kami nak Sa'ad bin Ubadah yang jatuhkan hukuman pada kami. Sebab harapannya sebelum ni kita baik dengan Sa'ad bin Ubadah, mudah-mudahan dia kena bagi dia bagi hukuman yang ringan-ringan dah sebab kita baik dengan dia. Lalu Sa'ad bin Ubadah ni dipapah, diletakkan di depan Bani Quraizah. Kata Nabi SAW, ya Bani Quraizah, ni dia Sa'ad bin Ubadah. Maka Nabi sebut pada Sa'ad, ya Sa'ad, jatuhkan hukuman pada mereka. Lalu Sa'ad bin Ubadah kata, hukuman aku kepada pengkhianat ni semua adalah semua lelaki dipancung dan wanita kanak-kanak dijual jadi hamba. Habis keturunan Bani Quraizah. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi SAW, kamu telah berqada, kamu telah menjatuhkan hukuman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah habis settle Bani Quraizah, Sa'ad bin Ubadah makin teruk keadaan dia. Ini hadis ni baru datang. Lalu Nabi SAW menziarahi Sa'ad bin Ubadah. Nampak keadaan dia makin teruk, makin lemah. Ibnu Umar ada kat situ. Kata Ibnu Umar, ketika tu Nabi ditemani oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Ini semua golongan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat besar. Maka kemudian bila Nabi SAW tengok Sa'ad bin Ubadah makin lemah, baginda pun menangis. Baginda tengok baginda menangis, sayang kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ketika orang melihat tangisan Rasulullah SAW, mereka pun ikut menangis. Mereka tengok Nabi menangis, mereka pun menangis. Lalu kemudian kata Nabi SAW, tidakkah kalian mendengar sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengazab kerana lenangan air mata dan kesedihan hati, melainkan Allah mengazab dan memberi rahmat dengan ini. Lalu Nabi SAW menunjukkan kepada lisannya. Maksudnya apa maksud Nabi SAW? Bergantung pada apa yang kita sebut.
Kalau yang kita sebut tu meratapi, benda-benda tak elok, Allah akan azab. Tu maksud Nabi SAW. Tapi kalau kita sebut tu benda elok, kemudian berlinang air mata, yang tu Nabi SAW kata adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa rahmat tuan-tuan? Kalau kita ni duduk muhasabah diri, bukan saja kegembiraan itu rahmat, kesedihan tu rahmat juga. Betul, kesedihan, kita ada perasaan kasih sayang dalam hati kita. Sedih saudara se-Islam kita meninggal dunia. Sedih orang yang rapat kita meninggal dunia. Sedih sahabat baik kita yang kita tahu memang orang yang soleh meninggal dunia. Kita rasa sedih. Itu rahmat. Sebab orang Islam ni, dia punya logiknya, mesti dia sayang sama sendiri. Okey, itu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain, dalam riwayat lain ada juga sahabat ada tegur perbuatan kaum Aus yang menangis ketika tu. Lalu Nabi SAW kata biarkan, kerana selalunya orang bila masyarakat Arab dulu, bila pemimpin dia meninggal dunia, mereka buat-buat menangis. Mereka buat-buat menangis. Sebab apa? Barangkali kes tadilah, dia pesan lah, aku mati nanti takkan hampa tak nangis, aku ketua hampa, buat-buatlah menangis, sedih dan sebagainya. Kata Nabi SAW, tangisan itu dibuat-buat melainkan untuk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Maksudnya dia ni memang ketua yang baik, sangat-sangat disayangi, orang soleh, lalu memang pengikut dia menangis disebabkan pemergian dia radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, Usamah bin Zaid juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW diangkat kepada beliau putera dari putrinya yang sudah meninggal. Maka kedua matanya berlinangan. Putera daripada putrinya yang sudah meninggal. Siapa saya pun tak tahu, ini kena cari. Maksudnya cucu lelaki, sebab cucu Nabi ni hok terkenal Hasan Hasan Husain kan. Kalau yang perempuan ada nama dia Umamah radhiyallahu anha. Barangkali Umamah tu lah kot rasanya. Wallahu alam. Nanti nak saya mak balik. Maka kedua air mata beliau berlinangan, lantas Sa'ad berkata, "Apakah ini ya Rasulullah?" Sa'ad bertanya pada Nabi SAW, "Ma haza?" So Nabi kata tak boleh meratapi, tapi Nabi pun menangis. Rasulullah SAW jawab, "Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan di dalam hati para hambanya, dan Allah hanya akan menyayangi hambanya yang penyayang." Okey, maksudnya apa? Sedih itu adalah disebabkan kasih sayang kita kepada orang meninggal dunia. Dan Nabi SAW dalam hadis lain pernah sebut, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada perkara macam tu. Baik, kemudian daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW masuk untuk melihat puteranya Ibrahim yang saya cerita tadi, umur dia 2 tahun, yang ketika itu sedang sakaratul maut, lembik-lembik nak meninggal dunia dah. Mulailah kedua mata Nabi SAW berlinangan air mata. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bertanya pada Nabi SAW, "Engkau menangis ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Ya Ibn Auf, ini adalah rahmah kasih sayang." Ini adalah rahmah kasih sayang. Kemudian air mata beliau berlinang lagi. Lalu beliau berkata kembali, "Sesungguhnya mata berlinang dan hati bersedih, dan kita tidak mengatakan kecuali apa yang diredai oleh Tuhan kita, dan kami sungguh bersedih kerana kepergianmu ya Ibrahim." Okey, jadi setelah daripada kematian Ibrahim ni, nak jadi ceritanya, lepas tu jadi gerhana. Lepas tu jadi gerhana matahari. Okey, yang hadis kita baca berkenaan gerhana matahari tu, inilah dia. Jadi kepercayaan masyarakat Arab dulu, kalau orang tu mati kemudian jadi gerhana, maknanya orang tu orang soleh. Kepercayaan ketika tu. Okey, bila jadi orang tu mati, lepas tu jadi gerhana matahari, maknanya orang tu orang soleh. Nabi SAW sewaktu terjadinya gerhana matahari ni, kata Aisyah, baginda tu bangun, baginda ambil wuduk, kemudian baginda solat dengan solat yang memang sangat panjang. Okey, solat sangat panjang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dengan berdiri yang paling panjang, rukuk yang paling panjang, sujud yang paling panjang. Sahabat radhiyallahu anhum ada sebut, kalau berlakunya gerhana, kami akan solat bersama Nabi SAW, yang mana panjangnya solat tu, ada sebahagian riwayat kata rakaat pertama saja surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kita baca satu muka surat dah orang. Baca satu muka surat apa orang dah, "Ustaz panjang baca, lenguh Ustaz berdiri." tak boleh. Paling panjang setengah muka surat. Satu muka surat tak boleh. Melainkan kalau pagi Jumaat surah Sejadah ke apa, hak tu tahulah, tak apa kan. Nabi SAW rakaat pertama suratul Baqarah, solat gerhana dia. Kemudian disambung rakaat kedua, ketiga, keempat, dan dia kan dua rakaat tapi kan 2 kali rukuk kan. Kata sahabat radhiyallahu anhum, setelah baginda habis solat, setelah kami habis solat, gerhana dah habis dah pun.
Maknanya gerhana ni selalunya, saya ingat 2 jam ada tak? 2 jam lebih macam tu kan. Maknanya habis solat tu gerhana dah habis. Daripada mula-mula nampak gerhana tu, nampak hari redup disebabkan oleh gerhana tu, Nabi SAW solat. Sebab apa? Sebab gerhana ni merupakan bayangan bagi kiamat. Nampak gaya takutnya Nabi SAW tu, barangkali nak menggambarkan kiamat ni nanti jadi gerhana kot. Nampak gaya gitu kot. Jadi takut jadi gerhana tu, pum, kiamat tu kot. Satu, Alhamdulillah, satunya saya datang dekat Perlis ni, nampak bila terjadi gerhana matahari, masjid memang penuh. Alhamdulillah, saya syukur. Memang ni satu yang perkara yang patut dipuji. Semua masjid penuh. Orang memang ni satu perkara yang sangat-sangat baik ya. Sebab waktu ketika tu pun bila jadi gerhana, lepas tu kawan-kawan saya duk tunjuk dekat media sosial kan. Satu, saya kata media sosial ni fitnah. Memang saya akan sebut sampai bila-bila. Media sosial ni fitnah. Lebih banyak keburukan berbanding manfaatnya. Mereka duk tunjuk, tadi gerhana matahari, tadi aku letak telok berdiri. Dia sibuk benda tu lah. Telok mentah, bila gerhana matahari, sebab tarikan graviti tinggi, kita letak atas tanah, dia akan berdiri. Dia selok lah tu. Syekh, orang sibuk solat. Astagfirullah. Orang sibuk solat, dia sibuk dekat telok berdiri. Dia letak telok berdiri. Okey, ni Nabi SAW berlaku gerhana, takut kiamat terus dah, kata. Okey, Masya Allah. Jadi tu benda-benda yang akhir baru ni gerhana bulan kan. Gerhana matahari ni jarang. Selalu kita gerhana apa? Gerhana bulan lah. Okey, itu sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian baginda sebut bahawasanya gerhana itu terjadi adalah sebahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab kematian seseorang. Maknanya Nabi nak sebut ada kaitan gerhana tu dengan kematiannya Ibrahim radhiyallahu an. Nabi sebut itu adalah kekuasaan Allah, tak ada kena-mengena dengan Ibrahim mati. Bukan sebab Ibrahim mati, lepas tu jadi gerhana. Tak, itu bukan, dia tidak ada kaitan. Dah nak terkena macam tu lah. Yelah, nak kata terkena tak lah. Allah Subhanahu Wa Taala susun macam tu untuk nak tunjuk supaya Nabi boleh sebut gerhana tidak terjadi kerana kematian seseorang. Okey, wallahu alam. Dah masuk waktu kita belum? 9 minit lagi. Baik, okey, yang ni saya ingat sentuh yang terakhir insya-Allah. Bab tidak menceritakan aib. Tu dia. Tak sempat. Baik, insya-Allah 2 minggu lagi kita akan sambung bab tidak menceritakan aib yang terlihat pada orang yang meninggal dunia. Okey, aib apa dia? Aib sama ada aib pada badan dia. Kokotlah kita mandikan dia, rupanya dia ni selama ni kaki dia pendek sebelah. Pergi cerita kat orang. Okey, tak boleh, haram hukum dia. Ataupun boleh jadi juga perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan berlaku pada dia. Yang ni pun, yang cerita tanah kubur tu tuan-tuan, bukan semua mengarut tau. Benda-benda pelik ketika pengubumian ataupun kematian jenazah ni memang ada. Kalau tak percaya, tanyalah mana-mana tukang penggali kubur, mesti dia cerita pengalaman dia, mesti macam-macam, memang ada. Benda ni atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak berlaku, dia berlaku juga. Okey, wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja insya-Allah perkongsian kita. Kita akan sambung 2 minggu lagi insya-Allah. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta